Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, adik-adik yang saya muliakan. Sebelum ini kita berjumpa dalam Rihlah Ibnu Battutah dan COVID-19. Dan saya telah jelaskan bagaimana rihlah itu ataupun pengembaraan itu sebenarnya dua sifatnya, fizikal dan rohani. Dan pengembaraan rohani itulah yang lebih penting untuk kita para muslimin dan muslimat ambil iktibar dan jadikan inspirasi serta motivasi untuk perjalanan hidup kita. Jadi pada kali ini kita akan berbincang tentang satu lagi perkara yang sangat penting di dalam hidup kita, yang juga berkait dengan kekuatan rohani kita, juga kekuatan jismiah, tetapi kekuatan rohaniah seperti biasa dalam Islam itu menjadi suatu keutamaan yang mendorong dan membawa kekuatan fizikal itu ke arah jalan yang sepatutnya. Jadi isu yang saya maksudkan ini ialah isu kebahagiaan, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil sa'adah. Sa'adah ini lawannya ialah syaqawah. Di dalam Al-Quran disebut asyaqiyun am sa'id. Adakah seseorang itu dikatakan celaka atau bahagia? Jadi kebahagiaan ini lawannya ialah kesengsaraan ataupun kecelakaan. Sebab itu di dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran kita banyak jumpa perkataan celakalah bagi orang yang demikian dan demikian. Celaka di sini lawan kepada bahagia. Dan di dalam Al-Quran memang dijelaskan tentang dua perkara yang berbeza ini. Satu, kebahagiaan, perkara yang baik, perkara yang elok, perkara yang tenang, perkara yang senang. Manakala satu lagi ialah kecelakaan, kesengsaraan, kesusahan, kesukaran dan ketidaktenangan. Sama ada dalam jiwa ataupun pada fizikalnya. Jadi hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di samping kita cuba memahami apakah itu erti kebahagiaan, maksud dia serta bagaimanakah pengalaman kebahagiaan itu, ataupun di dalam bahasa Inggerisnya juga disebut, biasa kita dengar happiness, bliss, dan kebahagiaan ini adalah suatu perkara yang sejak permulaan hidup manusia pertama sekalipun telah difikirkan, dihasratkan, ditanyakan, dipersoalkan, apakah itu kebahagiaan? Adakah kebahagiaan itu ialah A? Adakah kebahagiaan itu ialah B? Adakah kebahagiaan itu bersifat fizikal semata-mata? Apakah ia bersifat spiritual semata-mata? Apakah kaitan antara dunia ini dalam mencapai kebahagiaan yang bersifat ukhrawi ataupun akhirat? Kita akan jelaskan pada satu demi satu as we proceed, sepanjang kita berbicara inilah. Dan hadirin dan hadirat sekalian, apabila bercakap tentang kebahagiaan juga, kita juga kena mengundur sedikit. Mengundur bagaimana? Kita kena bercakap sedikit sebanyak tentang apakah itu agama? Apakah itu din? Adakah ia menjadi foundation ataupun basis kepada kebahagiaan itu? Ataupun tidak? Dan apakah yang dimaksudkan dengan din ataupun ad-din? Dan saya akan menjelaskan perkara-perkara ini berdasarkan framework ataupun pemikiran Profesor yang terulung, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, yang juga melandaskan framework beliau ini di atas idea dan sumbangan ulama-ulama silam yang hebat-hebat, seperti Al-Ghazali, Ibn Sina dan lain-lainnya. Suatu perkara juga yang kita harus ingat ialah perkataan ad-din itu ataupun konsep ad-din ataupun agama itu serta akhlak serta seterusnya kebahagiaan itu yang saling kait mengait, yang saling sampai menyampai itu
sebenarnya juga bertitik tolak daripada suatu tasawur ataupun suatu kefahaman tentang Islam yang sebenarnya, yang kita panggil sebagai worldview of Islam, ataupun pandangan alam Islam. Bagaimana Islam perceive ataupun melihat agama? Bagaimana Islam perceive ataupun melihat akhlak? Bagaimana Islam perceive ataupun melihat kebahagiaan? Dan kita akan jelaskan juga bagaimana pandangan alam Islam berkenaan dengan ketiga-tiga perkara ini adalah berbeza dengan pandangan alam bukan Islam, iaitu yang menjadi saingan kita sekarang ini, iaitu Barat. Jadi untuk permulaan saya akan cerita sedikit dahulu bagaimana Barat melihat kebahagiaan. Bagaimana Barat melihat agama, bagaimana Barat melihat moral dan hubungannya di situ. Kenapa Barat? Kerana sebenarnya kalau kita perhatikan persaingan ataupun competition ataupun pertandingan di dalam sejarah manusia, jika kita perhatikan dengan sebenar-benarnya, persaingan ini sangatlah rapat antara tamadun Barat dengan tamadun Islam, di mana Islam ini telah dilihat sebagai saingan dari segi sifat universalitinya, dari segi sifat menyeluruhnya, dari segi sifat penyampaian, nak menyampaikan dakwahnya itu kepada umat manusia seluruhnya. Jadi tamadun Barat di bawah ikon ataupun di bawah dengan lambang Christianity, dan sekarang ini dengan lambang agama sains dan teknologinya itu, mereka sebenarnya berlumba dan ingin sentiasa di depan dan ingin menolak Muslimin serta Islam itu keluar daripada peta sejarah manusia, sejarah ketamadunan manusia. Dan sebenarnya peranan Islam dan Muslimin di dalam memajukan ataupun di dalam menyampaikan benda-benda bersifat ilmiah, perkara-perkara yang boleh membawa kepada civilization ataupun tamadun yang tinggi, cuba dinafikan oleh mereka ini. Walaupun ada di kalangan mereka, iaitu minoriti di kalangan ilmuwan Barat, serta politician Barat serta negarawan Barat yang mengakui, tetapi kebanyakannya mereka ingin meletakkan Islam itu, dan selain daripada Islam itu, di bawah tapak kaki mereka ataupun di belakang mereka, seolah-olah dunia ini adalah mereka ampunya lah. Jadi hadirin dah ada sekalian, kita pergi kepada apa yang saya ingin ceritakan tadi, iaitu berkenaan dengan bagaimana Barat melihat kebahagiaan. Tetapi kita kena undur sedikit bagaimana Barat melihat akhlak, bagaimana Barat melihat agama. Jadi dalam konteks agama, jika kita ingin mendapatkan suatu penjelasan yang ampuh, yang jitu, yang padat, yang kemas, yang mewakili ketamadunan Barat itu sendiri, maka seeloknya kita melihat dari karangan-karangan ataupun karya-karya yang mereka hasilkan, yang mungkin saya boleh sebutkan antaranya di Encyclopedia of Philosophy berkenaan dengan religion, khususnya volume 7-8 begitu, berkenaan dengan religion. Kemudian mereka ada Great Books of Western Civilization yang mempunyai lebih daripada 60 volume, dan di dalamnya itu dimuatkan interpretasi ataupun penterjemahan ataupun pentafsiran yang mewakili ketamadunan mereka itu dalam antiquity ataupun tentang falsafah, tentang ilmu, tentang Greek dan
dengan Rom itu, kemudian juga tentang teologi mereka, tentang pandangan mereka tentang agama, pandangan mereka tentang akidah Kristianiti, akidah orang-orang Yahudi, dan juga ahli-ahli falsafah mereka serta pemikir-pemikir hebat mereka yang tersohor, yang memuatkan idea-idea mereka tentang agama, tentang sains, tentang sejarah, dan antara yang terkenal ini ialah saya sebutkan dari segi Greek ataupun antiquity lama, tokoh-tokoh seperti Aristotle dan Plato ini wajar diambil kira, kerana daripada asal usul perbincangan ataupun idea-idea golongan sebeginilah Barat mengasaskan kebudayaan mereka, dan antara lainnya juga asas kebudayaan Barat ataupun ketamadunan mereka ini ialah didasarkan kepada idea-idea dan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ulama dan wali-wali mereka seperti Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, dan yang kemudian sedikit itu Maimonides, dan dari segi falsafah dan sainsnya ialah seperti John Locke, David Hume dan René Descartes. Jadi pandangan-pandangan mereka inilah yang perlu dikaji dan difahami jika kita sebenarnya ingin memahami Barat, dari segi agamanya, dari segi falsafahnya, dari segi budayanya dan dari segi sejarah. Suatu perkara yang perlu kita bincangkan di sini ialah John Locke. John Locke salah seorang pemikir Barat yang agung, yang lahir pada tahun 1632 Hijrah Masihi dan meninggal pada tahun 1704 Masihi ini. Beliau telah mengatakan bahawa agama wahyu, ini klaim ataupun dakwaan, agama wahyu yang sebenar-benarnya di dalam alam ini, di dalam dunia ini hanyalah agama Kristian. Dan kita kena faham kenapa dakwaan sedemikian dibuat oleh pemikir mereka. Jadi John Locke ini mewakili pemikiran yang sedemikian. Pertama sekali Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas menegaskan bahawa Barat hanya mengenali Islam pada kurun yang kemudian ini, dalam 400-500 tahun yang kemudian ini. Mereka tidak mengenali Islam sebelum itu. Dan pengenalan mereka terhadap Islam itu sebahagian besarnya adalah pengenalan yang mereka faham dan mereka ingin faham. Bererti mereka belum ataupun tidak sebenar-benarnya lagi memahami dan mengetahui tentang Islam yang sebenar. Dan satu contoh karya yang mereka pegang untuk memahami tentang Islam ialah karya Edward Gibbon, iaitu The Decline and Fall of Roman Empire. Jadi daripada sini ialah asal usul ataupun antara antara encounter mereka yang terawal berkenaan dengan Islam yang mereka dapatlah. Okey, jadi daripada situ dan daripada sumber-sumber lain juga, mereka memahami dan membuat suatu judgement tentang Islam, yang mana judgement mereka ini juga tidak benar. Antara lain, mereka menyifatkan Islam itu sebagai bukan agama yang mulia seperti yang mereka anggap pada agama Kristian dan agama Yahudi. Bukan mulia maksud saya ialah pada mereka Islam itu ialah sebuah agama pagan. Pagan ni ialah agama kaum yang tidak bertamadun. Macam kita anggap agama ataupun kepercayaan orang-orang aborigines ataupun orang-orang asli lah. Jadi begitu mereka melihat. Dan
Oleh yang demikian, ia membantu kepada distortion mereka ataupun ketidakfahaman mereka terhadap agama Islam yang sebenar, dan apa yang malang ialah kefahaman yang kurang tepat ini mereka gunakan sebagai foundation ataupun basis untuk mereka menyerang Islam dari segi karya-karyanya, dari segi ulama-ulamanya, dari segi pengembangan tamadunnya, dari segi prinsip-prinsip dan elemen-elemen di dalamnya. Dan ini belum kita cerita tentang bagaimana mereka berusaha untuk menyerang authenticity ataupun kesahihan teks Al-Quran itu sendiri, dan bahkan menyerang karakter ataupun peribadi junjungan yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.